No, married with 3 kids. 3 kids Okay, ada 3 kids. Just speak on the microphone. Shout. Just speak. Okay, yang di burung Okay. Just tell me which one do you want? Which one do you want? Yeah. Okay, yang ni siapa? Gambar siapa? Boleh respon? Rifhan. Rifhan Ya. Okay, Rifhan duduk kat mana Rifhan? Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Yang orang yang depan ni siapa Rifhan? Saya. Oh Rifhan Nampak Rifhan lebih seorang yang apa ni? Kalau tengok dari segala keseluruhan, Rifhan ni seorang yang suka membuat sesuatu secara berstruktur. Dan kalau ada apa-apa, Rifhan lebih suka berterus terang. Betul. Betul. Rifhan jenis suka berterus terang, tapi dalam hal-hal peribadi Rifhan tak suka cerita pada orang lain. Kalau orang tu tak kenal, Rifhan tak suka bercerita lah kalau hal-hal peribadi Rifhan lah. Ya betul Rifhan? Betul. Berapa ketepatan dia? 100%. Ni sekali imbas kita boleh tengok maknanya gambar tu menggambarkan diri Rifhan tapi tak kita kena minta pengesahan daripada klien kita minta pengesahan daripada klien supaya kita tidak ada judgemental lah Okey, yang ni gambar siapa ni? Ada dalam kita punya ruangan ni? Ada? Ada tak apa, kita tengok gambar. Yang ni ada dalam talian? Ada bersama-sama kita gambar ni? Okey. Okey, yang ni ada? Okey, kita tengok satu persatu lah saya bagi. Kita akan tengok satu-satu, kita akan tengok secara umum kita akan tengok secara umum. Okey. Yang ni ada? Siapa punya gambar ni? Tak ada Okey, yang ni ada? Boleh tahu siapa dalam gambar ni ada individu yang melukis gambar ni? Tak ada Okey, yang ni ada? Ada. Oh, Saya. boleh tahu siapa nama? Nama saya Putri Nur Ain. Putri Nur Ain. Panggil selesa panggil dengan nama apa? Mana-mana pun boleh. Putri pun boleh, Ain pun boleh. Okey, Putri. Siapa yang banyak-banyak ni Putri? Saya lah tu. Ini siapa yang bersandar kat pokok ni Putri? Tu saya tak tahu sebab masa tu saya nak lukis pakai tudung juga tapi macam susah, so saya letak rambut je dah. Okey. Nampak dalam gambar Putri ni seorang yang aktif. Seorang yang aktif dan yang ni belakang ni apa Putri? Yang tu sungai macam ada air. Okey. Ini belakang ni sawah padi Betul. Okey, Putri, Putri kalau boleh, kalau hidup Putri ni kalau boleh nak kalau kahwin lah nanti Putri dah berumah tangga ke? Belum, saya student lagi. Okey, so maknanya kalau kata Putri ada peluang, kalau kata insya-Allah ada rezeki Putri nak kahwin, Putri akan memilih untuk bekerja. Betul ke Putri? Betul kot, betul. Tapi tengok Putri kalau ada masa lapang, Putri suka membaca. Suka suka rehat dengan membaca. Betul ke Putri? Betul. Tapi nampak Putri ni seorang yang aktif. Betul Putri? Betul. Okay, tak apalah, kita tengok secara je. Nanti Prof akan sentuh dengan lebih mendalam lagi Prof akan sentuh lebih mendalam. Okey, yang ni gambar siapa ni? Ada di talian? Ada dalam ruangan Google Meet kita? Saya. Oh, boleh tahu siapa nama di sana? Nama saya Intan Nur Bashira. Selesa dengan panggilan? Bashira. Bashira. Okey, Bashira. Siapa yang duduk ni Bashira? Itu saya. Bashira ni. Bashira tengah buat apa tu kat mulut tu?
Tengah makan Oh, tengah makan Makan. apa? apa. Bashira masih belajar ke, bekerja ke? Saya masih belajar tapi Hmm, part-time teacher. part-time teacher Hmm. Nampak macam Bashira suka menjadi cikgu. Suka mengajar Bashira. Suka. Lepas tu Bashira suka berkomunikasi dengan pelajar. Suka. Nampak kehidupan Bashira, lebih dari segi kerjaya Bashira nampak macam seronok. Betul ke Bashira? Boleh lah. Bashira ada tak pengalaman-pengalaman yang Bashira masih ingat masa umur Bashira 6 tahun atau 6 tahun ke belakang? Ada. Boleh kongsi ke kalau tak keberatan? Dia kenangan yang macam mana tu? Kenangan yang pahit ke? Kenangan manis ke? Kalau ikutkan 6 tahun tu, apa kenangan yang masih diingat oleh Bashira? Kenangannya adalah masa saya darjah 1, saya ada cikgu yang garang. Dia pernah tarik rambut saya. Okey, disebabkan itu Bashira kalau boleh nak menjadi seorang cikgu yang menyayang. Betul ke Bashira? Betul. Benda tu banyak mengajar Bashira untuk menjadi seorang pendidik yang kalau boleh sabar dengan student, nak mendidik student dengan baik, berkomunikasi. Betul ke? Betul. Berapa ketepatan dia Bashira? Ketepatan dia berapa persen ke? Berapa persen? 80%. 80%. Ni dapat sikitlah gambar tentang Bashira. Bashira ni ada 2 tau kegemaran Bashira dalam masa lapang. Satu, Bashira suka communicate dengan orang. Satu lagi, Bashira suka makan Ya, betul. Okay, tak apalah, nanti Prof akan pergi detail lah Okay, terima Cuma kasih. nampak Bashira seorang yang happy lah dalam membuat kerja sebagai pendidik lah saya nampak Okay, yang ni siapa gambar? Ada tak dalam ada tak kat sini? Tak ada Okay, yang ni? Ada? Tak ada Okay, tengok yang ni. Yang ni ada dalam talian? Tak ada Okay, yang ni ada? Ni pun tak ada lagi Okay, yang ni ada tak dalam talian? Yang ni saya punya, tapi saya punya klien. Oh, klien Kenal rapat tak dengan klien ni? Dah jumpa lah beberapa sesi. Okey, apa isu dia kalau kita boleh, kalau siapa nama nak panggil dengan nama apa? Boleh panggil saya Putri. Panggil Fitri? Putri. Oh, Putri. Okey, Putri, kalau Putri boleh kongsi apa isu klien ni? Setakat ni klien datang sebab dia ada dia macam ada isu dengan partner yang sebelum, tapi dia bawa isu tu kepada partner yang sekarang. Masa Putri dia ada apa kat ni? Dia ada isu dengan partner yang sebelum ni, tapi dia dah break up. Tapi dia bawa isu tu kepada partner yang sekarang. Okey. Lelaki ke perempuan ni? Klien tu lelaki. Nampak lelaki, tapi kadang-kadang dari segi klien ni, kalau kata ni gambar dia, saya nampak dia seorang yang agresif. Betul ke? Dalam sesi nampak dia macam seorang yang soft lah. Soft Kalau kata ni dia lah, yang ni gambar yang baring ni siapa? Putri? Saya ada tanya, dia cakap yang baring tu dia. Okey, kalau nampak daripada sini kalau tak ada gambar keseluruhan, dia seolah-olah kan ingin mencari satu panduan hidup tau. Untuk kembali ke jalan yang lurus. Tapi cikgu tak tahu, saya tak tahu apa dia. Dia dalam keadaan dia terbaring ni, maknanya dia kadang-kadang dia rasa diri dia tu macam, kadang-kadang tau dia rasa diri dia macam tak berguna. Kadang-kadang dia rasa macam tu. Dan dia cakap macam tu. Dia macam seolah-olah kan nak macam berajuk dengan kehidupan dia, dan menyebabkan kadang-kadang dia rasa tak berguna, dan kadang-kadang kan dia rasa macam diri dia macam nak surrender tau. Macam apa, macam nak kata putus asa, ada saat nak sampai keadaan putus asa.
Tapi dia dalam usaha sekarang ni, dalam usaha untuk nak memperbaiki diri untuk memberi, orang kata nak beri manfaat pada orang lain. Dia tengah cuba tu cari satu panduan hidup dia. Saya setuju lah kot. Okay, so kalau nampak gambar ni dia keseluruhan lah. Okay, nanti kalau gambar ni bila Putri dah buat sesi dengan dia, Putri tengok gambar dia. Adakah orang ni masih lagi terbaring, mata dia gelap, atau ada tak lagi macam unsur-unsur macam ni lah, kalau nampak ni rambut dia macam tajam, mata dia gelap, seolah-olah dia masih belum lagi melupakan pengalaman lepas dia tau. Okay, nanti kita pergi satu persatu. Okay, kita pergi dulu Okay, masih Putri. Okay, yang ni gambar siapa ni? Saya. Oh, boleh saya tahu nak panggil dengan nama apa? Panggil Atika. Atika dah berkahwin ke Atika? Belum. Okey, Atika, yang gambar orang ni gambar siapa Atika? Saya pun tak sure nak cakap siapa lah, tapi masa tu saya just lukis je. Mungkin saya tapi tak associatekan gambar tu dengan siapa-siapa lah. Okey, kalau tengok daripada gambar ni nampak Atika Ya, betul. Atika macam suka bantu orang. Kalau macam orang datang, orang nak minta tolong, Atika macam suka nak katakan tidak. Betul ke Atika? Betul lah juga. Macam kan kalau ada orang minta tolong kat Atika, Atika memang susah nak cakap tidak. Betul tak? Ada macam tu tak Atika rasa? Adalah rasa macam tu, betul lah juga. Lepas tu lagi satu, ini rumah siapa ni Atika? Rumah saya. Kalau nampak Atika suka kalau ada orang datang rumah. Yelah. Lepas tu Atika memang kalau boleh memang jenis orang yang suka berkawan tau. Atika jenis bukan sombong lah, suka berkawan. Macam mana suka berkawan tapi tak reti berkawan kot. Macam maksudnya Ika suka berkawan tau. Kalau boleh, tapi Ika ni jenis orang yang berhati-hati. Tapi dalam hati Ika suka tau, suka berkawan sebenarnya. Tetapi Ika ni jenis yang berhati-hati. Dalam memilih kawan dia takut nanti orang tersalah ke. Ika banyak fikir tau bila berkawan ni. Ada tak fikir macam tu? Ya, betul-betul. Boleh tak bagi tahu dekat saya apa yang ada pengalaman lampau ke yang menyebabkan Atika lebih berhati-hati bila berkawan ni? Pengalaman lampau saya rasa saya pun tak sure lah kenapa, tapi rasa macam susah lah daripada dulu nak cari kawan. Tapi ada keinginan lah suka berkawan Betul. Sebab lagi satu nampak, kalau kata Atika dah buat satu keputusan, Ika akan cuba untuk ikut apa keputusan yang telah dirancang oleh Atika. Ya, betul. Maknanya Atika macam kadang-kadang kalau dah buat satu keputusan tu, Ika akan terus dengan keputusan Ika tu. Ya, betul-betul. Berapa ketepatan? Berapa pasal ketepatan? 95%. Okay, tak apalah nanti Prof akan cerita lebih lanjut lagi. Ni kita pergi dulu sikit demi sikit. Nanti kalau ada soalan, nanti peserta-peserta boleh tanya soalan Soalan ni lebih sesi soal jawab dan saya akan ceritakan secara ringkas Bila kita guna lukisan ni, ada bengkel ni, kita tak payah boleh dalam masa 20 minit insya-Allah kita akan dapat tahu terus permasalahan klien tanpa kita banyaklah kita ambil masa yang lama lah untuk kita tahu isu sebenar. Tapi kita cuba dengan lukisan ni, dengan hari ini, dengan bengkel yang kita buat ni, kita dalam masa 20 minit kita sudah dapat mengenal pasti punca dia punca dia. Okey. So terima kasih Atika atas perkongsian. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Okey, yang ni siapa ni? Boleh tahu siapa punya gambar ni? Saya. Okey, boleh tahu siapa nama? Wan Nafis. Wan Nafis. Selesa dengan panggilan apa? Nafis. Okey, Nafis. Boleh saya tahu tak siapa yang baring ni? Saya pun tak pasti siapa. Lelaki ke perempuan ni? Tak tahulah sebab main lukis je. Okey. Yang ni apa Nafis? Orang Orang-orang. Orang-orang ni apa dia berkebun Okey, Nafis lukis tangan kanan ke tangan kiri? Kanan. Kanan maksudnya tak kidal lah Tak. Okey, memang suka berkebun ke? Tak juga. Dulu-dulu ada ke atuk nenek ke suka berkebun ke?
Mak dengan ayah suka. Tak adalah Rumah- berkebun, dia suka tanam bunga-bunga lah kat tepi-tepi rumah. Okey. Tanah-tanah tepi rumah. Maknanya benda tu mempengaruhi tak Nafis? Tak juga. Okey, nampak dalam gambar ni ada dua matahari, ada dua gunung dan matahari kan Nafis kan? Okey Nafis, perhubungan ayah dengan ibu dengan ayah okey tak? Macam ibu dengan ayah nampak mesra tak? Mesra? Mesra ke, sangat mesra ke, biasa-biasa? Mesra, sangat mesra. Mesra Okey. Okey, nampak Nafis ni jenis orang yang kalau berkawan, Nafis akan pilih kawan yang betul-betul lah. Maksudnya Nafis bukan jenis orang yang macam kalau berkawan tu Nafis lebih berhati-hati. Ataupun dalam pilihan Nafis lebih selektif dalam berkawan. Betul ke Nafis? Tak tahu, mungkin lah masa mula-mula kawan tu mungkin kawan je, tapi lepas tu setelah lama sikit mungkin jadi selektif sikit kot. Maksudnya dalam berkawan tu Nafis akan berhati-hatilah memilih kawan. Ingat tak ada umur 9 tahun ke, ada peristiwa 9 tahun yang masa umur 9 tahun atau 9 tahun ke belakang ke, ada peristiwa yang Nafis masih ingat dalam hidup Nafis? Ada. Yang macam mana tu? Yang berkaitan dengan kawan ke? Apa-apa saja tapi benda tu mempengaruhi Nafis sampai sekarang dan masih lagi dalam ingatan Nafis. Tak pasti kalau mempengaruhi tu. Yang masih ingat dalam ingatan? Yang masih dalam ingatan Kalau adalah masa sekolah rendah dulu, satu cikgu tu baling buku saya ke. Itu je lah. Baling buku kat Nafis masa darjah 3 ke? Bukanlah kat saya, dia baling buku saya dekat bawah kat lantai. Masa darjah kot, lebih kurang kot darjah 3 ke darjah. Lebih kurang lah. Sekarang ni ada tak pening kepala memikirkan tentang kerjaya? Betul. Macam fikir kan nak kerja apa, lepas ni nak kerja apa, ada tak terfikir macam kadang-kadang tu macam orang kata apa istilah dia, macam kadang-kadang macam tak nak fikir dah, nak relaxkan minda daripada fikir tentang kerjaya, ada tak? Ada. Sekarang ni masih belajar lah. Masih belajar. Boleh saya tahu belajar ambil bidang apa? Sekarang tengah belajar bimbingan dan kaunseling. Bimbingan kaunseling. Di mana kalau tak keberatan untuk berkongsi? UPM. UPM. Sekarang ni masih lagi terfikirlah nak jadi kaunselor ke ataupun apa Betul. Okay, sebab nampak pokok, duduk kat pokok dengan rumah kan. Mungkin berasa macam dilema lah antara keluarga dan juga kerjaya betul ke? Betul lah juga. Okay, terima kasih Nafis. Okay, kita pergi dulu satu-satu Secara umum je tau. Kita pergi umum, kita pergi buka kepada soalan Okay, siapa yang ni? Saya. Boleh saya tahu Ana. Ana, ini siapa orang ni Ana? Saya. Saya kot. Itulah. Okay. Ana jenis orang yang dalam hidup sukakan mencari panduan ke? Mencari panduan macam mana? Macam kalau nak buat sesuatu tu Ana perlu ada guide yang jelas. Boleh lah, macam banyak review orang. Banyak tanya orang juga. Nampak kehidupan Hana macam ada macam apa? Suka berjalan ke Hana? Betul. Suka pergi tempat-tempat yang tenang ke. Maksudnya suka pergi, kalau pergi bercuti tu akan pergi tempat yang boleh macam jauh daripada hiruk pikuk bandar Betul. Ingat lagi tak ada peristiwa masa umur 3 tahun ke, 3 tahun ke belakang ke? 3 tahun ke belakang macam saya baru degree. Saya baru ambil degree. So dah 3 tahun lebih dah lah sekarang, dah nak habis dah. Okay, bagus. Okay.
nampak kan Hana ni jenis suka apa ni tahu, jenis suka kehidupan yang damai. Okey, damai. Kalau kata kalau pilih pun perhiasan pun suka macam perhiasan yang lebih nampak tradisional, klasik sikit lah. Okey. Okey, terima kasih Hana. Ya, sama. Okey, yang ni gambar siapa ni? Boleh tahu Saya. siapa? Oh, siapa nama di sana? Shenilyn Martin. Martin. Are you prefer I call you? Shen, panggil Shen je. Shen, ini siapa gambar, anak dan suami Tidaklah, saya belum berkahwin lagi. Belum berkahwin. Tapi macam impian lah nak dapat anak lelaki Ya, impian. Impian dapat anak lelaki dan suami yang sangat supporting lah dan yang sangat penyayang Ya, betul. Nampak Shen macam seolah-olah sangat macam rapat dengan ibu Ibu, ya, rapat dengan ibu. Ada tak berlaku macam kalau dekat, ini rumah Shen memang rumah 2 tingkat ke? Rumah 2 tingkat. Nampak Shen macam rapat dengan ibu dan Shen suka benda-benda yang cantik lah. Yes. Benda-benda yang cantik, jadi Shen macam, kalau macam pergi melancong, suka pergi melancong Shen? Suka, sangat suka. Kalau pergi melancong kan, kalau ada benda-benda yang menarik, mesti Shen jadikan tu koleksi. Ya, jadi selalu habis duit. Duit beli. Tempat you suka benda-benda yang menarik tau. Kalau benda-benda yang menarik yang macam lain daripada lain, you akan macam you belilah. Ya, mesti beli, kenangan. Kalau tak beli lah, you macam boleh macam termimpi-mimpi tau. Akan datang balik ke kedai itu. Akan datang balik ke kedai tu untuk beli. Sebab you suka benda yang cantik Yes. You suka benda yang cantik, you suka kadang-kadang you pergi bercuti, pergi mana-mana, you mesti belilah. Jaranglah you tak beli, mesti beli punya. Mesti beli punya. Okay. Jadi you nakkan macam satu keluarga yang bahagia lah itu impian awak. Dan suami yang penyayang dan boleh macam you boleh bergantung dengan dia. Yeah. Maksudnya you nak lelaki yang boleh macam mana, yang you boleh bergantung dengan dia lah. Maksudnya. Betul-betul. Ada orang suka lelaki yang macam soft kan. You suka lelaki yang lembut tetapi bertanggungjawab, yang boleh melindungi awak dan keluarga. Yeah. Impian lah Okay, thank you Shen. Okay. Okay, yang ni gambar siapa? Boleh saya tahu? Ada dalam ni? Tak ada ya? Saya. Boleh tahu siapa nama? Ada. Saya. Boleh saya tahu? Effie Justin. You prefer I call you? Hello, ya? Ya, boleh dengar? Apa soalan tadi? You selesa saya panggil dengan panggilan apa? Effie. Boleh, Effie. Effie memang suka kucing ke? Sorry cikgu, saya punya suara macam Tak apa jelas memang suka kucing. Effie pelajar UMT ke bukan? Tak berapa jelas. Okay, tak apa tak apa, benda ni direkam, nanti boleh tengok balik Mungkin line terputus-putus kat sana tu. Dekat mana ni? You di mana sekarang? Okay, tak apa kita. Bukan, saya dekat kampung. Okay, tak apa, mungkin line tak berapa clear lah di sana Okay, kita tengok yang ni pula. Yang ni siapa? Saya. Boleh saya tahu siapa nama? Miza. Miza, panggil dengan panggilan Miza Ya. Miza, siapa yang dekat pintu ni? Gambar dekat tingkap ni? Saya. Okey, yang ni kat depan ni siapa? Anak tengah duduk ni? Ya. Yang ni suami Ya. Okey, apa yang menyebabkan awak bimbang dengan anak ni? Ada tak bimbang dengan anak ni? Bimbang. Takut dia macam besar dengan
jadi orang yang cara didikkan saya ke takut dia besar nak jadi apa, something like that lah. Anak ni perempuan ke lelaki, Puan? Perempuan. Tapi nampak dia macam ni dia macam kasar sikit ke? Ya. Dia agak kasar, lepas tu dia agak lasak Ya, betul. Macam dia rapat dengan ayah dia Tak juga. Tak ada spesifik anak yang menggambarkan anak tu, tapi saya nak lukis lelaki sebenarnya, tapi entahlah tangan tu terlukis-lukis macam tu kan. Ini kereta ni dalam garaj Ya, betul. Memang ni memang peminat kereta Tak juga. Biasa-biasa je. Ataupun kan kalau Puan macam suka tak kalau kereta tu nampak bersih. Betul. Lepas tu kalau boleh kan hari-hari nak cuci. Tak adalah cuci. Betul. Lap. Tak, betul-betul. Betul-betul. Macam kalau ada calar sikit nak lap kereta, nak nampak bersih lah kereta tu. Betul. Walaupun kereta lama ke, saya suka bersih. Itu je lah. Tapi nak nampak kereta tu nampak bersih dan cantik lah pada pandangan Betul. Okay, tak apa, nanti kita akan lebih pergi dalam dengan Prof lah Kita pergi dulu satu-satu. Okay, yang ni siapa ni? Ada? Itu kita saya. Okay, boleh saya tahu siapa nama di sana? Marzatul. Marzatul nak panggil selesa, panggil dengan nama Zatul ke? Mar. Okay, Mas. Mas dah kahwin ke, Mas? Sudah. Ada berapa cahaya mata? 2 orang. Ni lah perempuan semua? Ya. Okey, nampak macam dalam keluarga ni macam rapat dengan suami. Saya ibu tunggal. Oh, ibu tunggal. Okey, tapi nampak ada 2 belah ni, nampak macam dengan anak sangat rapat. Ya, betul. Sangat. Sangat rapat kan? Lepas tu, perangai tu macam lebih kurang sama je. Betul. Ada lebih kurang sama. Boleh tahu tak ada benda yang teringat ke dalam masa 4 tahun ke ataupun umur 4 tahun? Umur saya 4 tahun ke? Masa umur 4 tahun atau 4 tahun ke belakang ke, ada tak? Ada peristiwa-peristiwa yang masih ingat tak? Okey, 4 tahun ke belakang ni anak saya yang sulung lah. Dia pernah kolaps, dia tak sedarkan diri, memang dia koma lah, semua tiba-tiba, secara tiba-tiba. Jadi memang saya kena harung benda tu sampai hari ni. Lepas tu doktor diagnose anak saya tu ada thalassemia dan tiap-tiap bulan memang kena transfuse darah lah. Itu yang berlaku. Pengalaman tu lah yang membuatkan, kalau kita tengok dalam gambar ni, pengalaman tu membuatkan Puan banyak berkorban lah dalam keluarga tu lah. Banyak spend time lah betul. Dan kadang-kadang kerja yang hakiki tu kadang-kadang macam tak dapat dilakukan dengan sepenuhnya lah. Macam mana InsyaAllah lah setakat ni kerja dekat sekolah saya rasa saya boleh buat, InsyaAllah yang saya buat yang terbaik lah. Puan ni jenis apa tau, memang Puan ni jenis suka buat yang terbaik. Tapi dia rasa macam ada macam tak sempurna lah, mungkin tak sempurna. Tapi memang Puan memang kalau dekat tempat kerja Puan je orang yang optimis Puan jenis optimis, macam tak pernah menyerah kalah. Betul. Macam kalau buat sesuatu tu memang optimis. Ya, betul. Optimis tapi cuma kadang-kadang tu lah rasa macam mungkin penat ke ataupun rasa kadang-kadang tu macam ada yang tak sempurna dalam kerja tu. Tapi Puan jenis optimis dalam kerja. InsyaAllah. Okey. So dengan anak suka berborak kan? Suka sangat. Borak-borak Betul. Okey tak apa, nanti Puan kata borak. Kita pergi sikit-sikit lah Okey. Yang ni siapa ni, boleh saya tahu? Saya. Okey, boleh saya tahu siapa nama di sana? Syifa. Syifa. Ni lukisan Syifa ke Syifa? Saya tak pandai lukis, so memang lukisan tu nampak buruk sikit. Betul lah lukisan saya.
Syifa bukan lukisan buruk tau Syifa tau. Tapi Syifa ni seorang yang macam kalau buat sesuatu tu macam ragu-ragu. Macam nak mula sesuatu tu agak macam agak lambat lah nak mula sesuatu tu. Betul ke Syifa? Maybe lah. Okay, yang ni apa ni Syifa yang sebelah sini? Pokok Pokok tanaman. Pokok Tapi tanaman. saya tak pandai lukis. Macam pokok kucai macam tu lah. Pokok apa Syifa? tanaman. Pokok kucai. Oh kucai. Memang suka makan pokok kucai ke? Tak ada, saya saja buat projek kucai sambil-sambil. Oh. Dan ada macam nak jual ke pokok kucai tu? Memang saya sambil-sambil lah, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil tanam. Okay. Maksudnya memang suka menanam lah. Ini tengah buat apa ni orang ni? Sebenarnya itu macam sungai lah, macam bukan sungai, macam kolam lah, kolam. Lepas tu dia tengah mandi, tengah main, macam tu lah. Okay. Ini rumah Syifa Tak, saya saja lukis rumah macam rumah tempat teduh, macam tu lah. Okay. Syifa ni banyak ni imajinasi dalam hidup. Banyak benda nak buat kot. Macam banyak fikir Mungkin. Kalau istilah overthinking tu sesuai tak saya gunakan? Tak, saya tak overthinking. Kalau saya rasa saya nak buat, saya buat. Macam tu lah. Okay. Tapi kalau nak buat sesuatu tu memang banyak fikir lah. Betul, itu betul lah. Memang banyak fikir consequence dia lah. Okay Syifa, nanti kita buka sesi jawab kita kisah satu lah ini siapa ni? Boleh saya tahu? Saya Aslina. Asrima Aslina. Aslina, nak panggil dengan nama apa? Lina ke As? Ina. Ina. Okey, ni memang keluarga Ina ke? Sebenarnya saya nak lukis banyak lagi tapi tengok dah tak muat kan. Lina ni jenis suka berkawan tau, suka bergaul. Ya, saya suka bergaul. Bergaul, rapat dengan ayah Saya rapat dengan family yang ni, yang saya yang tepi pokok tu sajalah. Sebelah tu suami, yang tu anak-anak, yang ujung tu mak dengan abah lah. Nampakkan ayah ataupun suami ni macam seorang yang macam Ina rasa yang boleh kita bergantung harap lah. Bertanggungjawab lah. Ya, pada saya family satu benda yang besar pada saya lah. Dengan family saya kuat dan saya berjaya kerana family lah. Support system saya sangat bagus lah. Jadi memang family ni sebagai kekuatan lah Ina Ya. Tu nampak tu keluarga berdiri dia lukis ni. Maknanya keluarga dia sebagai support system yang teguh lah untuk Ina Ya. Okey. Kita tengok pula yang ni. Yang ni siapa ni? Saya. Saya. Siapa nama di sana? Fadil. Maaflah lagi buruk daripada yang lain. Tadi dia bukan buruk ke cantik dalam lukisan ni Nanti kita bagi tahu tau. Mana lukisan yang buruk yang bagus ke yang cantik yang bagus. Okey. Faham? Fadil, ni siapa ni Fadil? Yang depan ni. Itu saya lah. Okey, Fadil sekarang bekerja ke ataupun belajar lagi ke atau apa yang sekarang Fadil buat? Saya belajar dan saya bekerja. Okey, Fadil bekerja dan belajar. Boleh tahu cikgu boleh saya tahu tak apa bidang Fadil? Saya cikgu bimbingan dan kaunseling. Di mana tu? SK Damansara. Pernah tak rasa Fadil buat keputusan tu kadang-kadang Fadil macam tak berfikir panjang. Ada tak rasa macam tu? Sometimes ada, sometimes tak ada. Pernah tak rasa kadang-kadang macam nak buat keputusan tu ataupun nak buat tindakan tu rasa diri tu tak berapa cakap? Ada a few. Dan ada tak di sekolah tu macam expectation kepada kaunselor tu sangat tinggi macam seolah-olah Fadil ni macam malaikat. Ada tak rasa macam tu? Sememangnya. Ya, rasa macam kadang-kadang kurang selesa Fadil. Dia jadi kadang-kadang sebab saya bukan daripada bimbingan kaunseling, saya daripada psikologi. Cuma bezanya sebab saya bawa posting one off. So jadilah macam tu kehidupan dia. Itulah kadang-kadang macam Fadil nak buat keputusan dan macam rasa tak kompeten
Betul, mental teknologi lagi tu. Sebab dalam gambar ni nampak nampaklah macam seolah-olah Fadil rasa macam bila Fadil nak buat satu keputusan tu macam contohnya nak buatkan macam program ke apa-apalah macam nak menyelesaikan masalah tu, kadang-kadang Fadil rasa macam kurang confident. Jadi tak rasa macam tu? Ya. Okay. Yang tu ya. Tak apalah, nanti belajar ADHTP ni ramailah nanti klien dah datang. Okey, ini gambar terakhir lah. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, itu sedikit lah Okey, itu sedikit lah berkaitan dengan gambar. Jadi kita tuan-tuan dan perempuan apa yang penting dalam lukisan ni adalah kita menggunakan teknik yang dipanggil sebagai ASP. Ini penting tau, penting. Dalam buku dia tak terangkan. Tapi bila kita pergi bengkel kita kena faham ASP. ASP ni adalah pertama sekali bila kita belajar tentang ADHTP ni, kita ada banyak andaian. Andaian tu adalah berdasarkan hipotesis daripada buku. Contohnya ini manual kan. Okey, ini manual kita. Jadi manual kita ni yang menunjukkan macam mana andaian kita terhadap lukisan tadi tu. Macam saya tadi kan, kita mentafsir gambar tu, itu adalah sebagai andaian saja ataupun hipotesis kita. Dan kemudian kita soal klien. Kita soal klien dengan soalan-soalan yang dipanggil sebagai trigger klien tu. Dia sebagai trigger kepada klien. Macam saya tanya tadi, ada tak peristiwa yang berlaku pada umur 9 tahun pada klien. Jadi sebenarnya soalan itu adalah trigger berdasarkan andaian kita tadi tu. Tapi kita tak judge klien. Dia non-judgmental tapi berdasarkan andaian tu kita soal klien dan kita minta pengesahan klien. Jadi ASP tu dalam ADHTP yang pertama sekali andaian kita. Andaian adalah berdasarkan hipotesis yang kita belajar melalui manual book. Kalau pokok macam ni, ini maksud dia, ni macam ni. Dan kita akan soal klien apa andaian kita dan kita minta pengesahan klien. Jadi kita tak ada unsur-unsur judgemental dalam ADHTP. Dan dalam ADHTP ni kita kena faham walaupun dia digunakan dalam clinical psychology sebagai diagnos, sesuatu bahan yang mendiagnos ada tak terdapat masalah-masalah psikologi kepada klien dia, tapi dalam ADHTP punya modul kita lebih menggunakan ADHTP ni sebagai alat saja. Dia bukan matlamat. Jadi alat ini maksudnya kalau kita nak bantu klien, dia sama macam NLP, dia sama macam kita gunakan expressive art therapy, kita gunakan apa-apa saja alat yang membantu untuk memudahkan sesi klien mencapai matlamat. Tapi ADHTP bukan matlamat, dia adalah sebagai alat saja untuk mencapai matlamat. Jadi boleh guna apa-apa saja. Dan ADHTP ni adalah sebagai tools. Maknanya lukisan itu bukan yang utama, tetapi dia sebagai alat saja untuk memahami klien dengan lebih mendalam. Dan lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah bahan untuk meneroka. Untuk meneroka, bukan membina prasangka. Jadi itu sebab soalan itu sangat penting. Ada juga kadang-kadang kita risau pengamal-pengamal kita menggunakan ADHTP ini sebagai membina prasangka-prasangka yang buruk. Tapi sebenarnya dia tidak. Sebenarnya kita nak meneroka. Meneroka dengan lebih mendalam. Itu sebab kita kena banyak bertanya kepada klien. Betul tak? Ada tak kebangkalan? Jadi kita tidak ada prasangka. So kita menggunakan ADHTP ini sebagai alat untuk meneroka. Dan dalam gambar itu sebenarnya kita nak memahami klien. Bukan kita nak mendiskriminasi dia. Contoh dalam lukisan tu kita boleh nampak dia ada kecenderungan LGBT atau kecenderungan homoseksual. Jadi dengan gambar tadi itu kita cuba memahami klien. Dan jangan sekali-kali kita mendiskriminasi klien. Dengan menggunakan gambar tersebut, kita cuba mengasihi dengan dia. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham, memahami klien itu tidak bererti kita bersetuju dengan apa yang dilakukan. Tetapi memahami itu adalah dalam konteks kita matang dalam memahami manusia, bahawa manusia itu unik dan mempunyai pengalaman yang berbeza. Atas dasar itu, kita nak memahami untuk membantu klien. Bukan bermaksud kita memahami klien, kita bersetuju dengan dia. Tidak. Tapi kita nak memahami dari konteks klien dan apakah faktor-faktor punca dia, dan dengan kita tahu punca dia tadi tu kita boleh bagi rawatan yang sesuai. Okey. Setakat ni ada soalan, silakan. Ni banyak sesi soal jawab ni. Fazira. Fazira ada soalan, silakan.
saya apa ni, saya punya ni lambat masuk tadi. Jadi tak ada nak tahu juga ulasan lukisan saya. Oh, gambar yang mana Fazira? Yang banyak tulisan terang penuh dalam tu. Oh, Ada gambar yang ni tak besar. apa Fazira. Kalau terlepas, Fazira akan boleh minta Prof nanti. Prof akan minta lebih detail lagi. Oh, okey. Saya ni surface je. Okey. Lepas tu saya ada soalan okey. dia. Okey. Saya pernah dengar bahagian kaunseling juga, dia kata kalau kita dia analisa kita punya tulisan tangan. Bila kita ubah tulisan tangan, kita boleh ubah karakter kita. Adakah lukisan pun sama? Sebenarnya dalam macam grafologi lah, lukisan tangan ni dipanggil grafologi. Tapi kalau macam lukisan ni, maknanya kalau dia ada contohnya kalau dia katakan dia ada isu lah berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah kemurungan. Jadi kita boleh nampak gambar dia. Jadi bila kita dah dapat tahu punca masalah kemurungan tu, lepas tu kita bagi treatment. Lepas tu bila dia dah okey, kita boleh nampak perubahan pada lukisan tersebut. Itu maksud dia. Untuk kita ubah lukisan tu, untuk dia jadi tukar karakter dia tu, itu lebih kepada grafologi. Tapi ADHTP, dia lebih menggunakan lukisan itu sebagai diagnos masalah klien. Jadi bila kita diagnos, kita akan bagi intervensi yang sesuai dengan punca masalah dia. Jadi bila dia dah rasa okey, lepas tu kita tengok balik lukisan dia. Biasanya pengalaman saya, biasanya kalau klien tu dah macam recover ataupun dalam proses kepulihan, kita boleh nampak perubahan gambar tu. Daripada gambar tu nampak macam kita boleh nampak gambar tu seperti ada masalah, dan bila dia buat treatment kita boleh nampak dalam masa 2 minggu tu kita boleh nampak perubahan daripada gambar tersebut. Boleh Fazira? Kita ada soalan lagi. Jelas ke? Boleh, jelas. Terima kasih Pak Doktor. Okay. So ada soalan lagi, silakan. Sherry, silakan Sherry. Sherry, silakan Sherry kalau ada soalan. Assalamualaikum. Saya nak tahu, adakah HTP ni cabang art terapi ataupun art terapi berlainan dengan HTP? Okey, dia art terapi ni dia jenis interpretasi lah. Mungkin Sherry pernah pergi art terapi ke? Pernah? Pernahlah juga. Betul tak andaian saya, art terapi ni lebih kepada ekspresif. Betul ke? Yes, expressive art therapy. And sometimes saya jadi confused bila disebut expressive art therapy. Some places dia masukkan also element play therapy like sand. Ekspresif ni masuk kan Sherry Kalau saya tak silap saya, sebab saya dah pergi lama dulu dekat Australia sebelum Susan Manson dia datang dekat universiti kami dia ajar. Jadi ekspresi art terapi ni maksudnya dia cuba mengekspresikan apa yang di dalam dia punya jiwa tu. Dia boleh ekspresi melalui lukisan, melalui play terapi. Jadi kita akan mengekspreskan apa yang dibuat tu melalui gambaran lukisan dia. Art drawing house person ni adalah satu lukisan yang dia digunakan oleh clinical psychology untuk mendiagnos. Cuma dalam ADHTP kita tak galakkan kita punya pengamal judge klien, tetapi kita menggunakan soalan untuk apa? Untuk meneroka dan memahami. Boleh jelas Sherry? Okay, faham. Thank you. Okay. So good question from Sherry Mustafa. Okay, ada lagi soalan, silakan. Okay, ada orang tanya kat saya tau. Dalam lukisan ni sebenarnya kita melihat 4 elemen kan, 4 elemen. Satu elemen kita nak lihat elemen apa yang kita katakan sebagai elemen positif yang boleh kita perkembangkan. Dalam lukisan kita boleh tahu. Sebab memang kadang-kadang terdapat orang yang memang jenis diam tau. Tapi kena faham, diam-diam ubi tu berisi kan. Diam-diam besi berkarat. Jadi kita nak tahu elemen pertama sekali adalah berkaitan dengan kita nak melihat gambar tu adalah kita nak ada elemen positif yang boleh dikembangkan. Okey, sebelum pergi ke elemen kedua, kita cuba mendengar Putri. Putri, mungkin ada soalan. Silakan Putri. Hello. Ya, Putri. Okay. So saya teringat bila saya tanya dekat klien tentang 3 tahun ke belakang sebab saya nampak jumlah buah tu. Tapi dia cakap buah tu sebenarnya ada 5.
So maksudnya macam mana? Kita nak tengok kepada 3 ke atau kepada 5 tu? Okey. Bila lukisan tu, bila kita dia lukis kan, kita akan tanya klien, okey buah ni apa. Jadi kita nak dia meletakkan makna pada lukisan tu. Itu sebab dalam lukisan kita tak tengok lukisan tu cantik atau buruk ataupun apa yang dipaparkan. Yang kita lihat adalah makna. So untuk mendapat makna tu, Putri akan tanya klien kan. Okey, jadi bila dia tanya, dia kata sebenarnya 5. Jadi tapi dia lukis tu 3. Jadi kita pegang kepada 5. Maksudnya 5. Jadi Putri boleh tanya dia, ada tak peristiwa 5 tahun ke belakang ataupun umur 5 tahun? Maksud apa yang dinyatakan, mulut tu lebih utama sebab dia memberi makna. Maknanya kita tengok kepada cara dia mentafsir lukisan dia sendirilah. Dia meletakkan makna. Makna ni macam ni tak Putri tahu. Contoh dia lukis gambar tu nampak macam monyet tau, tapi dia kata ini gambar ayah dia. Contohlah, ni contoh tau. Jadi kita tak tengok gambar tu sebagai monyet, kita nampak gambar tu adalah gambaran ayah dia. Itu maksudnya dia memberikan gambaran tu ayah dia. Kalau dilukis binatang pun ada maksud ke? Ada. Ini kita akan pergi level 2. Kita akan cerita dengan lebih detail. Okay. Sebab dia ada lukis binatang dekat sebelah rumah. So saya tanya binatang apa? And then dia cakap anjing. Okey, anjing Dia Muslim. Tapi yang saya nampak anjing tu macam rabbit lah. Okey, tapi dia kata anjing. Dia kata anjing. Okey, anjing tu dia muka dia macam ada garang ke? Tak, nampak comel je. Comel je lah. Okey, dia Muslim ke non-Muslim? Dia Muslim. Muslim lah anjing. Boleh cerita juga, kita boleh juga bertanya kepada klien, apa signifikan anjing dalam kehidupan dia. Okey, anjing tu rapat dengan rumah ke dekat pokok? Anjing tu rapat dengan rumah. Dengan rumah. Jadi boleh tanya apa signifikan anjing tu dekat rumah. Okey, sebab simbol ni dia ada 4 simbol tau. Satu simbol general, simbol umum. Yang simbol umum ni semua ada dalam buku edit manual ni lah. Okey, yang kedua adalah simbol yang dipanggil simbol kaca. Yang ketiga simbol peribadi. Dan yang keempat simbol abstrak. Jadi mungkin anjing tu boleh jadi simbol peribadi ataupun simbol kaca. Mungkin dia tak selesa anjing ke ada kat rumah dia. Sebab kan dalam lukisan tadi ada 4 kan. Satu kita boleh tengok elemen positif. Satu kita boleh tengok elemen negatif yang boleh kita perbaiki. Yang kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita tak sedar tau. Kita ni ada kelemahan ataupun kekurangan yang kita tak sedar. Jadi bila kita tahu itu kelemahan, kita boleh perbaiki. Jadi yang ketiga adalah elemen keinginan. Keinginan kita kepada sesuatu tu yang tidak dapat dalam dunia realiti, biasanya kita akan lukis tergambar melalui lukisan. Yang keempat adalah denial. Kita ingin menafikan sesuatu benda yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tak nak orang tahu. Pun boleh tergambar dalam lukisan. Okey, jadi Putri boleh tanya apa signifikan anjing tu dalam kehidupan dia. Kita boleh tanya dia sebab itu mungkin boleh jadi sebagai simbol peribadi. So dalam simbol peribadi ni kita boleh tanya klien dan klien akan jelaskan sebab simbol tu dia saja tahu. Okey, ada lagi soalan Putri? Terima kasih. Okey, sila lagi kalau ada soalan. Okey, Muhammad Fadil. Kalau saya nak tanya pasal haiwan tadi kan. Kalau klien tu lukis gambar arnab, kemudian dia letak macam apa tu? Kena jahit dekat perut. Maknanya arnab dia letak benda jahit macam mana tu Fadil? Kira perut dia macam kena jahit. Okey, tu lukisan siapa Fadil? Mungkin. Lukisan Fadil ke lukisan orang lain? Tak, lukisan orang lain. Klien saya. Orang lain tu. Klien, kenal rapat tak dengan klien tu? Tidak. Tak rapat. Dia macam ni Tuan Fadil, bukan saya tak nak tafsir gambar tu. Sebab kita perlu pengesahan klien. Kalau lukisan tu lukisan Fadil, saya akan jawab. Maknanya kalau lukisan tu bukan lukisan Fadil ataupun Fadil tak berapa kenal dia, bukan saya tak nak jawab, nanti takut salah diagnos. Faham. Tapi Fadil boleh tanya, dia suka arnab ke? Fadil tu tanya dia. Dan arnab tu nampak senyum ke, nampak garang ke, dia tengah melompat ke? Dia masih tersenyum. Okey, cuba tanya dia sama ada mungkin dia minat arnab ke ataupun dia mempunyai personality yang agak manja. Jadi kalau yang macam tanda jahitan di perut tu? Okey, kalau ikut pentafsiran umum umum, sebab saya kena tengok gambar tu, dia kena tengok gambar tu.
Jadi dia jahit pula macam mana. Sebab gambar ni kan dia macam banyak lah dia punya pentafsiran. Tapi secara umum kalau katakan benda tu dijahit dan dia senyum dan boleh tanya Arnab tu. Mungkin kadang-kadang dia memang rapat dengan Arnab dan Arnab dia tengah menjalani rawatan ke ataupun dia bimbang Arnab dia tu telah mengalami kesakitan. Dia jahit kat mana? Kat perut ke? Kat tangan ke? Dekat perut dia. Mungkin dia ada masalah kat perut ke. Jadi dalam lukisan ni yang pertama sekali Fadil kena tanya klien tu apa signifikan Arnab tu dengan diri dia. Okey, kalau tak ada nanti kita akan pergi ke lebih detail lagi. Yang ni kan bukan saya tak nak nyatakan dekat sini. Nanti level 2 kita akan pergi dia kalau dalam kita khusus ni kita tak boleh cerita separuh-separuh. Nanti kefahaman dia tak jelas. Nanti benda tu jadi lebih kabur. InsyaAllah Fadil kalau berminat kita akan pergi ke level 2. Dalam level 2 kita akan sentuh pasal binatang dengan lebih detail insyaAllah. Faham? Okey, Fadil ada lagi soalan? Itu dahulu. Terima kasih. Okey, Aslina Tukiman. Aslina ada soalan, silakan. Okey, terima kasih cikgu. Boleh panggil cikgu ke? Ke Cik Boleh. Rati? Okey. Boleh. Aslina kenal saya ke? Tak, saya pun cikgu. Saya guru kaunseling lah. Sebab saya biasa bahasakan diri saya cikgu bila saya mengajar di universiti. Oh ya ke? Okey. Tadi tadi Cik Radi sebut pasal simbol. Boleh tak jelaskan pasal simbol berkaitan maknanya kaca tu? Kaca lukisan Aslina ada kaca ke? Tak ada. Okey, kaca ni dia punya lukisan tu dia sangat detail. Kalau Aslina ada gambar, nanti Aslina boleh tunjuk kat saya kaca tu macam mana. Sebab kaca tu dia bukan sekadar kaca. Dia cawan berkaca ke? Dia apa kata? Dia bola kaca, dia lampu kaca ke? Ada makna yang berbeza. Jadi kaca yang objek Aslina kaca lah, objek yang kaca lah. Kaca budaya Bukan kaca lah, kaca. Gelas. Oh, gelas lah. Okey. Dia lukis gelas banyak ke Puan Aslina? Tak adalah, saya just nak tahulah kalau simbol tu kaca kan. Tadi Cik Radi ada maksud maklumkan ada general, ada peribadi, ada kaca. Punya kaca ni saya nak tahu apa makna kaca ni kan. Kaca budaya. Simbol budaya. Culture. Okey. Culture. Okey. Budaya, simbol budaya. Simbol budaya ni macam ni Tuan Aslina. Macam kita melambang bulan sabit tu sebagai Islam. Contoh, itu budaya kita. Ada orang dia melihat pokok pisang tu sebagai ritual keagamaan. Jadi culture ni, budaya ni dia lebih kepada budaya kita. Kan ada simbol umum dan budaya. Contohnya orang lambat gambar salib. Gambar salib tu mungkin dia budaya dia menggambar itu sebagai agama Kristian. Itu maksud dia. Boleh jelas Puan Aslina? Okey, faham cikgu. Okey. Dia budaya. Okey. Okey, ada soalan lagi silakan. Okey, jadi dalam gambar okey, ni ada soalan daripada Fazira. Dia tanya, saya minta anak lukis pokok yang dilukis bukan pokok yang ada batang dan daun, tapi pokok jadi semak yang besar dan dekat dengan rumah. Rumah itu tinggi dan semak itu hampir sama tinggi dengan rumah. Okey, Puan Fazira ada di talian? Ada. Okey, Puan Fazira, boleh saya tahu tak anak umur berapa tahun? 18. Oh, dah agak berumur Okey, anak dah macam fasa dah remaja dewasa lah tu Okey, Puan suruh dia lukis pokok tapi dia lukis pokok tu macam tak ada dahan dan daun Dia lukis macam satu imajinasi macam kartun lah kan, kartun orang putih kan dia ada rumah macam rumah orang putih kan dia, yang zaman Robin Hood macam tu lah. Dia macam tu tinggi. Lepas tu pokok dia macam satu semak yang bushes tapi nampak kemas lah bushes tu, cuma dia rapat dengan rumah dan hampir 2/3 tinggi sama dengan rumah tu. Okey, anak lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan anak rapat dengan puan Tak juga. Dia pendiam je lah. Okey, nampak dia dah bekerja ke belum? Belum. Mau habis SPM. Oh, SPM Saya nampak dia macam nak kata istilah apa agak serabut dalam memilih kos. Ya, betul. Bidang Dia tak tahu bidang apa sebab dia minat art, dia minat seni, dia minat
Lukis ni suka dan dia suka macam interior design tu dia suka. Cuma sebab dia tak di sekolah menengah tu dia bukan bidang tu, dia lebih pada tahfiz. Sebab masa dia ni zaman yang masa PSR havoc dulu kan, tukar dengan havoc. So, dia salah seorang yang antara generasi tu lah. Dia punya trial 4A tapi bila ni terus dapat A tak ada, terus ada C, jadi macam dia tak lagi ke mana, saya pun tak ada choice. Pergilah sekolah tahfiz lah kan. Sekolah agama pun tak dapat. So, di Selangor kan memang choosy sikit tempat dia nak result macam ni juga. Jadi tak ada choice ke sekolah tahfiz. Tapi dia perform juga situ. Cuma dia yelah dia tak ada subjek yang dia minat dengan apa yang dia minat tu. Jadi sekarang sebab dia nampak kan kalau dia Puan Fazira kalau dia lukis pokok tu, pokok ni lambang impian dan kejayaan. Jadi kalau dia tak lukis pokok tu dengan proper kan ataupun dengan yang macam sempurna tu, dia ada isu lah dengan kejayaan dan pilihan impian dia. Saya ada juga propose dia ambil counselling lah. Sebelum saya jumpa ni pun saya propose dia mungkin sebab dia ambil hafizah, jadi mungkin bidang tu lebih susah. Akan datang ni kita tengok pada trend ramai yang bermasalah macam-macam ni lah kan, mungkin akan datang tu potential untuk counselling tu ada. Jadi saya cadangkan dia yang tu, cuma dia macam confused, tak confident lagi lah. Bagus, tak apa. Tapi nampak ada isu dia berkaitan kejayaan lah ni Kalau lukisan dia macam tu lah, tapi saya tak nampak secara lahiran tak nampak. Tapi boleh saya nampak dari segi pernyataan Puan, saya nampak dari lukisan dia tu ada kecenderungan dia ada dia punya sisi-sisi yang kena beri fokus kepada kejayaan dan impian lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Puan Fazira sudi berkongsi. Okey, ada sahabat-sahabat lagi yang nak ni tanya? Silakan. Okey, ada orang bertanya pada saya. Umur berapa yang sesuai dalam ADHTP ni? Umur yang sesuai biasanya adalah di berumur 7 tahun dan ke atas. Tapi andai kata dia lukis umur 7 tahun, bawah katalah umur dia 5 atau 6 tahun, tapi dia boleh lukis rumah yang cantik kan? Dia boleh lukis rumah yang cantik, boleh lukis rumah yang sempurna, orang yang sempurna, pokok yang sempurna. Jadi kita boleh tahu tahap IQ dia tu. Maksud IQ dia sangat bagus. IQ dia sangat bagus. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh type dekat message kita, dekat message box kita. Nanti saya akan baca. Okey, Sherry, silakan Sherry Mustafa. Prof, apa maksud dia? Saya teringat one of my client masa di Selangor lah. Bila dia draw rumah dia, kita tahulah dia apartment. Tapi the apartment is very high. Kita dapat yang dia dengan kereta tu kecil-kecil je, tapi dia punya apartment tu very high. Tapi bila saya tanya, dia duduk dekat flat yang bertingkat je. Macam tu apa maksud dia? Okey, dia kena macam ni Kalau kata rumah flat dia duduk rumah flat tapi dia rumah tingkat tapi dia duduk terlalu tinggi, dia ni cuba lari daripada realiti sebenar. Ada kemungkinan dia nak cuba lari daripada realiti sebenar, dan kehidupan realiti itu kadang-kadang boleh dikatakan menyakitkan dalam kehidupan dia. Sebab dia tinggi kan, rumah dia tinggi. Jadi dia cuba lari daripada realiti yang sebenar dalam kehidupan dia sebenar. Puan Sherry tengok dia banyak berdeny ke dalam percakapan dia? Bila dia draw tu baru dia cakap dengan saya. Bila dia draw kan, sepatah saya tanya, tingginya. Tapi saya cakap lah kan cantik. Sebab dia murid yang tak berapa nak cakap lah. Murid yang dirujuk lah. Tahu sebab dia cuba Puan Sherry cuba fokus pada keluarga dia. Cuba tanya macam mana hubungan dia dengan keluarga dia. Yelah memanglah tu. Kebanyakan klien saya tu memang bila kita meneroka tu memang ada masalah keluarga lah. Remaja begitulah. Dia remaja tak, baru 7 tahun. Okey, boleh tanya? Boleh. Terima kasih, Prof. Okey, sama. Okey, Fazira, kalau dilukis pelangi, Fazira ada di talian? Ada. Okey, Fazira, yang lukis pelangi tu siapa, Fazira? Saya sendiri.
Okey, Fazira lukis pelangi Pelangi, okey, pelangi ni biasanya adalah simbol kepada seseorang yang sukakan kemesraan dan kecantikan. Ya, So Fazira, betul. Fazira suka kecantikan dan juga keindahan lah Ya. Itulah maksud dia. Terima kasih. Itu maksud dia. Okey, yang lebih mendalam sebenarnya Puan Fazira lebih tahu Okey, bila kita berhadapan dengan klien, kita nak cepat tahu, nak buat diagnos klien lebih cepat lah lebih cepat supaya kita nak tahu. Jadi kita tanya dia, apa lukisan yang dilukis dahulu? Sebab lukisan yang dilukis dahulu tu dia boleh jadi sumber kekuatan dan boleh jadi punca masalah dia. Contoh contoh kalau dilukis yang pertama tu adalah rumah. Maknanya keluarga dia ada sumber kekuatan dia. Rumah tu adalah sumber kekuatan dia dan pada masa yang sama keluarga dia boleh jadi punca dia bermasalah. Okay, boleh faham jadi kita boleh fokus, kita boleh tanya terus klien. Okey, kalau kata Sherry Mustafa. Okey, Sherry ada di talian? Ada. Okey, Sherry, apakah lukisan yang pertama Sherry lukis? Oh, saya punya lukisan tadi Prof tak sempat nak capture kot. Tapi ada dekat dalam WhatsApp. Okey, apa lukisan yang pertama Sherry lukis? Lukisan pertama, simbol yang pertama? House. Rumah kan? Jadi rumah ni adalah menjadi keutamaan dalam hidup Sherry. Betul ke Sherry? Betul. Dan kadang-kadang apa yang berlaku dalam rumah boleh menjadi masalah kepada Sherry. Betul. Jadi kan objek yang pertama dilukis, kita boleh tanya klien, objek pertama apa yang dilukis? Jadi objek yang pertama dilukis ni biasanya adalah menjadi sumber kekuatan bagi klien dan juga boleh menjadi punca masalah. Jadi kita boleh terus fokus. Kita boleh terus fokus dekat lukisan tersebut dan kalau kita tengok rumah tu dia gelapkan, herot-berot, lukisan dia agak macam terputus-putus, maka kita boleh terus fokus. Mungkin dia ada isu berkaitan dengan keluarga. Jadi dalam lukisan, bila kita dah tahu isu sebenar dia, jadi tak perlu lagi lukisan. Jadi yang perlu kita tahu, yang perlu kita gunakan adalah meneroka klien. Okey. Okey ada soalan lagi, silakan. Okey, ini soalan daripada Yong Sharon. Pelangi juga nak tambah elemen warna-warni dalam hidup. So, that life is not so routine. Betul? Okey, betul. Boleh juga jadi Okey. Maksudnya pelangi ni dia sukakan kehidupan yang warna-warni dan dia tidak suka dalam kehidupan rutin. Kita boleh juga tafsirkan begitu. Okey, good Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dilukis pertama tu adalah kita boleh tanya dia. Okey, apakah lukisan yang pertama yang dilukis? Jadi lukisan pertama ni boleh menjadi sumber inspirasi sebagai kekuatan dia dan pada yang masa sama dia juga boleh jadi punca masalah. Okey. Itu maksud dia. Yang kedua, kalau dilukis katakan pokok yang pertama, maknanya dia seorang yang sangat mementingkan cita-cita. Dia sangat mementingkan tentang kejaya, dia sangat mementingkan tentang impian. So first priority dia adalah kejaya dan impian dia. Maknanya orang macam ni biasanya individu yang biasa lukis rumah pertama ni, lukis pokok yang pertama ni biasanya kalau dia tak akan kahwin kalau dia belum mencapai cita-cita dia. Biasanya lah individu ni. Dia tidak akan kahwin selagi dia belum mencapai cita-cita dia. Jadi yang ini kita boleh bagi dia semangat untuk dia menjadikan impian dia tu sebagai satu dorongan motivasi dan kalau dia tak dapat kerja dia boleh jadi punca dia menghadapi masalah dalam kehidupan dia. Okay. Begitu juga kalau dia individu tu melukiskan orang yang pertama. So orang yang dilukis pertama ni biasanya orang ini jenis orang yang suka macam meningkatkan perkembangan kendiri dia. Maksudnya dia suka pergi kursus, dia suka tambah ilmu dan pada masa sama dia sangat menjaga kesihatan. Sangat menjaga penampilan dan kekuatan dia adalah terletak pada diri dia dan dia sangat berdikari orangnya dan kalau apa-apa terjadi pada diri dia, contohnya dia sakit, dia boleh membuatkan dia kadang-kadang boleh jadi down, dia boleh jadi murung. Jadi kita tengok lukisan pertama yang dilukis, kita boleh terus fokus kepada isu klien tersebut. Itu yang pertama. Okey. So ada soalan sila, kalau ada soalan boleh tulis dalam ruangan chat. Okey, ataupun boleh terus bertanya
Okey, so ada soalan lagi, silakan. Okey, bagaimana dengan penggunaan warna? Okey. Warna ni kita akan masuk dengan lebih detail level 2, tapi warna ni sebenarnya dia sebagai penyeri dalam lukisan tersebut. Dan pemilihan warna itu pun ada isu kesan-kesan sampingan. Contohnya kita lihat sebuah lukisan normal kita tengok kalau pokok biasa dilukis daun warna hijau, batang warna coklat. Tapi kita nampak warna tu macam seolah-olah tak kena pada warna yang sebenar. Contohnya dilukis daun warna biru, tiba-tiba batang warna merah. Mana kita akan tahu dekat situ ada isu tentang kejayaan. Tetapi warna bukanlah memberi suatu indikator yang yang apa kata yang memberi makna tapi dia mencantikkan. Contoh macam ni kalau dia tengok jika dia okey. Okey, boleh dengar suara saya? Okey, good. Okey, ada soalan lagi. Sherry ada soalan ke Sherry? Ada tadi masa awal tadi when I was asking about art therapy tu, macam a bit confused with the current, how to say current emerging clinics lah yang operate on apa ni psikologi ni. Okay, sometimes dia kata expressive art therapy clinics or offering counselling and whatnot, tapi bila kita pergi klien pergi dia buat drawing sahaja. So yang benda-benda lain tu tak ada. So macam kalau kita ataupun kalau kita berminat ke arah itu, bila kita nak kata kita punya organisation is doing an expressive art therapy, adakah tempat tersebut ataupun clinician tersebut ataupun counsellor tersebut perlu membuat semua terapi tersebut ataupun dia boleh pilih je, okay, I'm specializing in art therapy. Ada orang pula yang specializing in scent therapy or play therapy. Macam mana tu? Saya macam ni tau, ini pemahaman saya sebagai seorang pensyarah. Saya pensyarah juga pada masa sama. Kita macam ni tau, kalau kita nak mengamalkan sesuatu tu kita mesti ada kecekapan dan kepakaran bidang kita. Sebab kita takut kalau kita tak mahir dengan sesuatu alat ataupun sesuatu tools, kita takut dia boleh memberi kesan kepada klien. Jadi kalau kita macam contoh Puan Sherry lebih selesa menggunakan art drawing, contohlah katakan Jadi bila menurut etika, Puan tak berapa familiar dengan contohnya play therapy. Jadi walaupun kita pergi kursus tapi kita tak selesa sebab kecekapan ni dia memerlukan kemahiran. Jadi Puan rasa Puan Sherry lebih selesa menggunakan art drawing. Jadi tak mengapa sebab kita menggunakan tools yang kita pakar ataupun yang kita rasa mahir. Sebab sesuatu tools yang kita nak gunakan adalah kita mesti faham kegunaan dia, apa sebab dia. Sebab kita takut kita akan salah diagnose klien bila kita menggunakan sesuatu tools ataupun psikometrik ataupun apa-apa saja yang boleh yang kita tak tahu macam mana kita nak takbir dia. Jadi dia akan beri kesan kepada klien tersebut. Boleh? Okay, thank you. Faham.
So maknanya kita boleh fokus ke arah satu benda yang we are inclined of and we like it, and kita guna benda itu dalam kita punya services lah. Maknanya kalau saya pergi juga art terapi. Okey, saya pun pergi art terapi yang dibawa oleh Susan Manson. Tapi kita pergi seminggu. Tapi saya tak biasa guna lagi. Jadi saya tak biasa guna art terapi tu pada klien. Jadi saya gunakan art drawing sebab saya lebih mahir menggunakan art drawing. Berdasarkan kecekapan kita. Before this I got confused bila orang tu kata okay, I punya tempat ni ataupun my organisation ni services dia is expressive art therapy. Tapi dia fokus macam dia buat art, dia buat drawing je. So I was like macam okay, mana dia punya play therapy, mana dia punya music therapy. Tu yang saya nak tahu tu, macam an organisation yang saying that they are expressive art therapy, maknanya dia bolehlah fokus kepada bidang yang mana yang dia tahu, betul tak? Dia tahu. Saya pun belajar art terapi ni, tapi saya tak berani nak bagi khusus sebab saya tak mahir. Nanti saya takut. Sebab drawing hostel person ni adalah kajian master saya. Jadi jadi saya berani buat sebab saya berdasarkan kajian. Kalau art terapi tu saya pergi khusus saja. Jadi saya boleh guna untuk orang-orang yang terdekat, tapi untuk buat khusus saya tak orang kata tak qualified. Okay, thank you. Tapi memang dia pun sharing tool untuk klien, very good. Yes, it's just tools. Dia just tools saja. Okay, kita tengok ada soalan daripada sahabat-sahabat kita. Okay, ni daripada Fazira. Kalau rumah di atas bukit di tepi laut, Puan Fazira ada di talian? Saya. Tu lukisan Puan ke? Ya juga. Lukisan Puan saya. Kalau rumah di atas bukit di tepi laut, maknanya Puan ni jenis memang orang yang macam apa, nak ada impian tentang keluarga ke? Ada something tak yang impian kat keluarga tu macam rasa masih belum tercapai? Impian macam mana tu? Macam contohnya nak keluarga macam ni tapi masih belum kesampaian. Ada tak? Adalah juga, ada. Jadi biasanya kalau rumah tu di atas bukit ataupun di tepi laut, tapi kalau atas bukit tu dia macam ada satu impian lah yang masih belum capai dalam keluarga. Tapi kalau dia betul-betul tepi laut, dia inginkan keluarga tu dalam kehidupan yang lebih tenang. Mungkin dalam keluarga tu mungkin kurang tenang ke macam tu. Okay Puan? Okay, kita Puan Hariza Okay, Puan Hariza ada di talian? Puan Hariza ada di talian? Okay. Okay, Puan Rifhan Cik Radi, kalau ada swimming pool represent apa ya? Ada tak beza kalau klien lukis pokok biasa atau pokok kelapa? Okay, Cik Rifhan ada di talian? Ada. Okay, Cik Rifhan, itu lukisan Puan ke rumah ada swimming pool? Oh tak. Tak Okay, kalau rumah ada swimming pool, kita boleh tanya klien sama ada keluarga dia tu macam bersifat dingin, macam tak berapa mesra lah, ataupun dia memang rumah dia tu ada keinginan dia nak rumah dia ada swimming pool. Okay, lagi satu, apa beza kalau klien lukis pokok biasa atau pokok kelapa? Okay, lukisan Puan Rifhan pokok biasa ke pokok kelapa Puan? Saya pokok biasa. Pokok biasa tu pokok apa? Normal tree yang ada trench, yang ada batang dan ada trunk and just flowy tree lah. Ada dahan tak? Ada. Dahan tu ke atas ke bawah ke ataupun ke sisi? Pokok saya straight, trunk dia besar, dia punya dahan dia dia macam beranting lah. Beranting yang agak besar, bukan halus. Halus lah. Okey, ranting tu ke atas ke bawah? Ke atas. Atas lah. Puan kerja apa Puan? Saya full time pelajar masters, tapi dulu saya lecturer. Nampak Puan jenis orang yang sangat committed dalam kerja lah. Lepas tu dalam kerja Puan suka merancang. 5 tahun nak buat apa, 10 tahun nak buat apa. Okey, betul. Kalau pokok kelapa? Kalau pokok kelapa, Puan ni jenis suka beri sumbangan pada orang. So Puan suka kerja yang suka macam beri perkhidmatan.
Oh. Biasa kaunselor ataupun kaunselor ke apa kata NGO ataupun kerja-kerja kebajikan ni biasa dia suka lukis rumah dia, pokok dia pokok kelapa. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi, silakan. Okey dalam lukisan kan ada 4 elemen kan. Jadi kita boleh tengok elemen positif, kita boleh tengok elemen negatif, kita boleh tengok keinginan dia, desire dia dan juga apa yang cuba dinafikan dalam kehidupan dia. Sebab penafian ni tidak boleh menyelesaikan masalah. Jadi dia kena hadapi masalah tu. Jadi dalam lukisan kita cuba membawa klien kepada 3R sebenarnya. Iaitu pertama adalah realiti. Dia kena faham realiti hidup ni macam mana. Jadi dalam lukisan tu sebenarnya dia cuba menggambarkan, dia cuba menindakkan realiti, tapi dalam gambaran tu dia akan menampakkan realiti sebenar hidup dia. Macam contoh orang yang suka berpura-pura kan. Jadi kita boleh nampak dalam lukisan dia. Biasanya orang yang suka hidup dalam kepura-puraan ni, biasa dia akan lukis gambar sisi, dia suka lukis tangan dia selok poket. Jadi dalam lukisan ni sebenarnya kita nak bawa klien supaya dia mengenali tentang ini adalah realiti kehidupan. Dan kita nak bawa dia kepada R yang kedua iaitu right. Manusia mempunyai pilihan. Jadi manusia boleh memilih untuk bahagia atau manusia boleh memilih untuk sengsara. Maknanya semua pilihan tu terletak pada diri dia. Maknanya cara dia, dia kena tahu dan dia ada pilihan. Jadi dalam gambaran tu kita membawa dia kepada perspektif realiti dan pada masa sama kita bawa klien tu kepada perspektif right. Maksudnya dia ada hak dan pilihan. Dan ketiga kita mengajar dia tentang responsibility. Bahawa manusia ni ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Supaya dalam gambar ni dia jelas lah. Kita boleh nampak 3R tadi tu. Okay, dan kalau katakan antara orang yang pandai melukis dengan tidak pandai melukis. Orang yang pandai melukis dengan orang yang tak pandai melukis. Mana satu lukisan dia lebih tepat untuk dia diagnos dengan menggunakan ADHTP. Iaitu lukisan orang yang tidak pandai melukis. Sebab orang yang pandai melukis ni biasanya dia akan melukis menggunakan kognitif. Maknanya dia ada pattern dia. Dia akan lukis tone, ada tone warna kan. Sebenarnya tidak. Macam kita faham kalau gelap-gelap tu dia ada macam unsur-unsur kebimbangan. Tapi orang yang pandai melukis biasanya dia lukis gambar tu dia lihat tu sebagai tone. Itu sebab orang yang pandai melukis dengan orang yang tak pandai melukis, ketepatannya adalah orang yang tidak pandai melukis. Jadi orang yang tak berhenti melukis sebenarnya bila dia melukis, dia datang untuk menggunakan ADHTP, mana kita kena bagi tahu dia bahawa ini bukanlah lukisan yang kita nak tengok sama ada cantik atau tidak. Tapi kita nak lihat apakah makna di sebalik lukisan. Jadi kalau katakan klien tu datang dalam keadaan dia kata dia tak berhenti melukis, sebenarnya tu ada satu bonus. Ada satu bonus kepada kita. Sebab pentafsiran agak lebih tepat. Yang kedua, lukisan kanak-kanak dengan orang dewasa yang mana lebih tepat pentafsiran dengan menggunakan modul ADHTP? Jawapannya kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ni lebih genuine. Kanak-kanak ni lebih genuine dia lebih genuine. Dan yang ketiga, lukisan orang yang mempunyai ada masalah psikologi dengan orang yang tidak ada masalah psikologi ataupun orang yang normal. Mana lebih tepat lukisan dia? Mereka yang ada masalah psikologi. Mana tuan-tuan dan puan-puan, kita akan nampak mereka yang mengalami ada masalah-masalah psikologi seperti kemurungan, ada bipolar, ada narcissistic, ada OCD, obsessive compulsive disorder. Gambar dia lebih jelas kelihatan bila kita tengok gambar dia lukis. Jadi lebih cepat. Itu sebab lukisan ADHTP ni dia lahir dalam clinical psychology. Dia guna clinical psychology sebagai diagnos. Jadi kalau kata gambar tu mana lebih tepat, orang yang tak reti melukis. Antara kanak-kanak dengan dewasa mana lebih tepat, pentafsiran dia kanak-kanak. Sebab kanak-kanak lebih genuine. Antara orang yang normal dengan orang yang ada masalah psikologi mana lebih tepat, lukisan ni adalah mereka yang mengalami masalah psikologi. Okey? Okey, kita ada soalan. Kita baca soalan. Okey, ada beza tak tingkap kecil dengan tingkap besar? Banyak salino dan macam mana interpretasi tu? Saya pula makna pintu. Okey. Puan Fazira ada di talian? Ada. Okey, lukisan tingkap tu lukisan puan ke? Saya tak buat tingkap. Memang tak buat tingkap. Saya buat sliding door je. Sliding door. Tingkap pintu memang tak ada tingkap tak ada Tingkap tak ada, dia banyak macam rumah yang banyak kan jenis natural light kan, dia banyak cermin. Pintu mungkin sebelah sana tak nampak sisi dia.
okey, biasanya pintu yang tadi tingkap ni puan jenis orang yang kurang bercakap bermesra dengan orang ke macam mana? Saya banyak juga menegur orang dulu, beramah mesra dengan orang. Banyak cakap Okey, lah kalau kenal tu banyak cerita kan lah. Okey, kalau tak tingkap tu kecil, okey, tingkap ni adalah lambang kepada hubungan kita dengan dunia luar. Kalau kata tingkap ni kecil ataupun tidak bertingkap, biasanya individu ni adalah jenis orang yang suka untuk bergaul ataupun dia jenis orang yang introvert tau. Jadi pendiam, dia bukan jenis orang extrovert. Tapi kalau dia lukis pintu dia besar, misalnya 2, maknanya dia jenis orang yang kalau boleh puan lebih selesa cakap dengan telefon ke ataupun berjumpa terus? Bergantung juga. Kalau saya tak kenal, telefon. Kalau saya dah kenal, saya tahu karakter, saya selesa jumpa. Okey, secara umum tingkap ni adalah dikaitkan dengan perhubungan komunikasi kita dengan dunia luar. Kalau kata ada tingkap kecil ataupun tingkap tertutup, maknanya kita lebih selesa untuk maksudnya buat kerja tu secara individu. Tapi kalau kata tingkap tu terbuka besar, kita lebih selesa bekerja dengan ramai orang, kita ada teamwork kita suka kerja dalam teamwork. Itu secara umum lah nanti kita akan tengok lagi gambar Fazira tu dengan lebih mendalam. Okey, Rifan kalau orang lukis tanpa tangan dalam poket. Okey, Rifan ada di talian Rifan? Ada. Okey Rifan, lukisan tu lukisan Rifan ke ataupun lukisan orang lain? Saya, saya sendiri. Okey, Rifan memang tangan dekat dalam poket Okey, Rifan ni orang yang tak suka cerita masalah peribadi dengan orang lain ke? Kalau kenal baru ceritalah, kenal dan trust. Kalau tak trust tak akan cerita lagi lah. Tak. Okey, itulah maksud dia. Okey. Okey, thank you. Okey. So kita ada lagi 5 minit lagi, okey? Okey, dalam gambar jadi kita boleh tahu jadi bila kita berhadapan dengan klien, berapa masa yang kita nak ambil kita boleh bagi masa dia antara 30 hingga 45 minit. Okey, sebab satu gambar kita jangka boleh mengambil masa 10 minit. Okey, rumah pokok dan orang. Jadi 30 dan 45 adalah dikatakan masa yang ideal. Masa yang ideal untuk klien tu melukis. Tapi kalau cepat sangat dilukis, maknanya individu ni kalau buat kerja seorang yang tidak teliti. Sebab dia buat kerja cepat sangat. Tapi kalau dia lambat sangat, dia seorang yang terlalu perfectionist. Dalam kalau dia ambil masa yang lama. Itu maksud dia. Okey. Itu antaralah lukisan-lukisan yang kita boleh. Okey, kita tengok pula Fazira dia soalan dia, orang yang suka cakap bohong selalu lukis apa ya? Okey, Puan Fazira biasanya orang yang lukisan cakap bohong ni biasanya dia ada ciri-ciri tapi kita tak boleh menilai klien kita boleh bertanyalah pada klien. Yang biasanya dia akan lukis pertama dia akan lukis gambar dia berada di sisi. Dia tidak pandang depan biasa rumah dia dipandang sisi, pokok dia sisi dan orang pun dipandang sisi. Maksudnya pandangan sisi lah, dia tak menjurus ke hadapan. Jadi pandangan orang yang memandang sisi ni biasanya orang yang tidak suka berterus terang, tapi kita tak boleh katakan dia suka berbohong. Sebab dalam lukisan ni kita cuba memahami dia. Okey? Okey. Boleh dapat Fazira Okey. Boleh, terima kasih. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Silakan. Okey, kita tengok dulu gambar. Okey, siapa yang belum, kita tengok dulu gambar untuk dalam 1-2 gambar ni. Okey. Ni sudah Yang ni sudah. Okey, sini dah. Okey, sini dah tadi kita bincang. Ini dah. Okey, yang ni boleh saya tahu gambar siapa? Gambar saya Cikgu Effie. Effie, okey. Effie memang suka kucing Memang suka kucing. Suka kucing, maknanya gambar ni menukiskan suka kucing lah. So yang ni siapa Dia akan ada orang-orang ni gambar keluarga Keluarga, ibu, ayah, saya dengan adik.
Oh, ada 4 orang keluarga sajalah. Okey, nampak banyak ni banyak gunung ni. Maksudnya hidup penuh dengan cabaran ke? Hidup nampak ni Bolehlah dikatakan begitu cikgu. hidup banyak cabaran ni biasa dia akan lukis sedikit banyak Okey, yang ni sudah Okey, yang ni pun sudah. Okey, yang ni dah. Ni dah. Okey, yang ni gambar siapa ya? Saya tahu gambar siapa ni? Okey, yang ni gambar siapa? Okey. Ni ada sesiapa di talian? Okey, yang ni gambar siapa boleh saya tahu? Ada di sini? Tak ada ya? Okey, yang ini? Ni dah. Yang ni boleh saya tahu gambar siapa? Saya, Mahfuzah. Siapa? Mahfuzah. Ya, Okey, nak panggil dengan apa? Fuzah. Okey, Fuzah, ni gambar siapa ni yang depan ni? Yang tu saya dengan suami. Okey. Ini anak Anak. Okey, ada apa-apa tak isu dengan anak? Tak ada apa pun, just biasalah anak kecil. Sekarang diorang tengah, masa saya lukis tu diorang tengah tak sihat. Jadi rasa bimbang lah, ada perasaan bimbang ke dengan anak? Ada jugalah. Okey, nampak dengan suami rapat Ya? Dengan suami rapat sikit, rapat dengan suami Memang rapat. Okey. Okey, dalam gambar ni yang anak Kak Buayan tu siapa ya? Anak Kak Buayan, anak sulung yang main cak dekat pokok tu anak nombor 2. Oh, anak nombor 2. Nampak anak yang pertama ni dia lebih suka bergantung Ada jugalah. Kalau yang nombor 2 ni nampak macam lebih ceria orangnya. Betul. Okey lah, nampak macam tu lah. Dan nampak dalam kerjaya Puan bekerja ke Puan? Saya student dan suri rumah. Oh, student dan suri rumah lah, sejaga sepenuh masa Mm-hmm. Okay. So nampak dalam gambar ni Puan memang rapat dengan suami, nampak ceria dengan anak-anak. Okay. Dan ada selain daripada suami dengan anak, siapa lagi tinggal dengan Puan Tak ada. Kita orang je. Orang je lah Okey. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Okey, yang ni siapa punya gambar? Tak ada Okey, so kita hari ni saya sampai 8. Cikgu. Ya. Tadi tu saya. Yang ni. Yang ni Okey, siapa nama Saya Ain. Okey, Ain. Siapa yang dah gambar orang ni Saya, mak, adik dengan ayah. Okey. Okey, adik dengan ayah ni pewatakan dia macam mana? Ayah saya orangnya dia macam introvert sikit macam tu. Sama perangai dengan adik Adik lelaki Tak, adik saya extrovert. Okey, dia macam ni lah.
So nampak dah sekarang tengah belajar ke ataupun masih bekerja? Saya trainee counsellor tengah final SEM. Oh, final SEM. Nampak dalam macam nama siapa lupa nak. Ain cikgu. Okey, Ain nampak Ain ni jenis orang yang suka benda-benda yang kreatif Boleh lah, suka benda rare, tak suka sama dengan orang. Suka. Jadi ada kalau macam buat sesi terapi pun suka elemen-elemen yang nampak yang ada unsur-unsur kreatif Boleh lah juga, sebab kalau buat sesi tu saya suka benda-benda yang ekspresif macam terapi siapa pasir ke apa ke, macam tu jugalah. Sebab tu juga saya ambil kursus ni sebab nak tambah ilmu. Okay, nampaklah sebab kita lukisan bumbung bumbung tu nampak macam ada lorek-lorek tu. Biasanya orang yang macam ni, biasanya individu ni jenis orang yang suka kepada benda-benda yang suka tak suka benda yang biasa lah, suka nampak sesuatu tu yang kreatif. Okay. So setakat ni je untuk hari ni. Besok kita akan bersama dengan Prof. Prof akan bincang dengan gambar dengan lebih detail lagi. So hari ni Prof tak dapat bersama kita sebab mungkin ada isu. Mungkin besok Prof akan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebelum saya mengundur diri, ada apa-apa soalan tak yang terakhir? So kalau tak ada, saya ucap terima kasih kepada Ika, Kak As sebagai koordinator dan juga tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama saya dan bertanya soalan. Dan insyaAllah kita tidak berhenti sampai sini. Kita mungkin boleh pergi buat sesi dengan, kita boleh aplikasikan kepada klien-klien. Dan pada masa yang sama, kita akan bawa klien lukisan tersebut untuk pergi ke level 2. So level 2 ni kita akan lebih kepada pattern dan kita lebih terus kepada psychological disorder lah atau masalah psikologi. So kalau tak ada apa-apa, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita jumpa besok 8.30 bersama Prof Aziz ataupun dengan gelaran Prof Mas. Okay,